Okay, hari ini kita akan berkongsi dengan anda semua mengenai dengan macam mana anda nak gunakan Trading Central punya indikator ni dengan hanya 2 step yang mudah untuk anda tengok. Sebab indikator ni sangat mudah untuk anda guna, bukan orang kata dia tak complicated sangat. Yang penting anda tahu step by step macam mana nak gunakan. Okey, dan untuk makluman anda, indikator ni hanya boleh digunakan di laptop ataupun PC, dan juga dia compatible hanya untuk MetaTrader 4 untuk Juno Market sahaja. So kalau anda install dekat tempat lain, dia takkan dia akan disable lah indikator tu. Alright. Tak percaya boleh try. Alright. Jadi indikator ni dibuat oleh bukan Juno Markets yang buat indikator ni secara sendiri. Maksudnya indikator ni bukan tim Juno yang bangunkan ataupun yang sediakan, tapi kita collaborate dengan satu parti nama dia Trading Central. Dan Trading Central ni adalah salah satu daripada badan yang regulated, yang certified by Security Exchange and Commissions. Okay, so itu yang menyebabkan kita gunakan indikator ni untuk traders, sebab dia daripada certified body, dia bukan daripada mana-mana pihak yang tak tahu datang daripada mana yang buat indikator apa semualah. Alright. Okay, kita mulakan sesi ni. Kita tengok dulu. Saya akan share screen dengan anda. Okay. Saya tunjukkan cara macam mana anda boleh download dulu indikator ni. Okay. Nanti sebab video ni saya akan rakam dan saya akan upload dekat YouTube. Jadi anda tak perlu risau kalau anda terlepas, anda boleh tonton balik, tapi dia akan makan masa sikit dan mungkin tengah-tengah malam sikit saya akan buat lah. Alright. Okay, saya share screen dulu dengan anda. Bagi anda yang belum register lagi, yang belum download lagi, okay, anda pergi dekat link yang saya share tadi. Okay. Okay, yang ni saya bagi link kan. Anda klik je dekat sini. Boleh nampak ke screen saya? Boleh someone tolong bagi tahu tak kalau anda nampak screen? Sebab saya takut anda tak nampak screen. Okay, nampak. Okay, great. Okay, chat. Okay. Boleh, great. Okay, jadi bila anda scroll dekat sini, bila anda klik link tu, anda akan jumpa download Alpha Generator Indicator. Okay, bila anda scroll dekat bawah, nanti anda jumpa pula download user guideline. So anda boleh download user guideline, okay, dan juga download indikator tersebut. Okay, so saya download dulu user guideline. Sebab dengan user guideline inilah yang akan membantu anda untuk trade, untuk gunakan indikator ni dengan panduan menerusi user guideline ni. Dan juga insyaAllah minggu depan video kita akan siap, corporate video kita untuk education, macam mana cara nak gunakan indikator ni. Dan benda tu saya tengah buat dengan tim marketing saya lah. Okay, saya download dulu benda ni. Dan lepas tu, okay, kita simpan dekat sini. Dan kita scroll up balik. Kita download Alpha Generator Generation Indicator. Okay. So sekarang ni saya just buat sepintas lalu supaya anda nampak apa yang kita buat. Alright. Just tengok indikator sekejap. Okay. Dah ada. Alright. So download dah complete. Bila download dah complete, anda pergi dekat folder download tu. So anda double klik. Bila anda double klik, dia akan keluar untuk install indikator ni. Okay. Just klik OK je, ambil English. Kalau rasa nak buat faham bahasa Rusia, buat bahasa Rusia kan. Okay. Or okay. Siapa tadi? Ada chat ke? Okay, boleh, great. Okay, ya, dan box ni akan appear. Bila box ni appear, anda klik next je. Klik next, I agree and accept the agreement. Klik next. Okay, so macam saya ada beberapa MT4 dekat sini. Saya hanya pilih Juno Markets lah kan. Sebab kita tahu dah tak boleh nak guna dekat MT4 tempat lain. Okay, so klik je install. So bila anda klik install, automatically benda ni, so sebab saya dah install kan. So automatically, sorry, ada soalan ke? Skrin macam tak gerak. Skrin macam tak bergerak. Okey. Dah nampak.
Jap. Ada pause ke? Sebab kawan nampak sini je ni. Dekat download lagi ni. Dekat download lah. Okey, jap. Saya close dulu yang semua. Okey, saya close dulu yang semua. Okey, nampak tak desktop saya? Okey. Okey, nampak desktop Okey. Jadi Sekejap desktop. nah, sekarang ni anda nampak tak apa ni Juno Market punya page? Okey. Betul. Okey, so bila kita install, kita open, tekan je. Okey, nampak tak yang installation box ni? Yang dekat tengah-tengah, nampak tak? Installation box. Yang ada English. Tak nampak. Tak nampak. Dia lindung dengan apa ni page tu. Dia kena ini. Nampak tak? Sekarang nampak? Ya. Tak nampak ke? Okey, tak apa. Jap, saya share ni screen jap. Okey, share. Okey. Sekarang nampak tak? Nampak yang besar kan? Nampak. So klik OK. Then OK, jap. So bila anda klik OK, yang ni akan appear. Okay? Nampak tak? Trading Central punya indicator, dia akan appear. Betul? Okay. Okay, so klik next. Klik I agree to the agreement. Okay, tak agree pun kena klik agree juga, kalau tak nak install. Okay, accept the agreement. Next. Klik Juno Markets punya MT4. Nampak Lepas tu klik je install. So bila anda klik install, dia akan directly integrate indicator ni di dalam MT4 Juno Markets anda. So anda tak perlu risaulah nak letak dekat mana indikator ni dalam MT4. Anda tak perlu risau sebab dia akan directly integrated dengan anda punya MT4. Okay. Okay, so dekat mana nak cari dekat MT4 ni, tak apa, saya close dulu. Semua posisi semua pair yang saya ada dekat sini. Okay. So saya buka satu pair, katakan saya buka pair gold. Rakyat Malaysia kan dia suka trade gold kan. Pair ganas. Alright. So bila anda dah nampak chart gold ni, anda nampak chart kan? Belum? Okay, jap. Chart. Okay, sekarang nampak tak chart? Okay, nampak. Alright. Okay, nampak Okay, jap. Ini ayat. Okay, so bila anda buka chart ni, benda yang pertama anda nak kena buat adalah pergi dekat bahagian chart, indicator list. Anda buang dulu semua indikator yang ada dalam chart ni. Nanti dia berserabut. So biar dia clear macam ni je. Dan juga kalau nak buang grid ni, buanglah grid. Macam mana nak buang grid? Right click, properties. Okay, buang grid. Show as line. Okay. Lepas tu anda nak set up color apa semua ni dekat sini lah. Yang tu anda sendiri punya setup lah kan. Okay, so grid dia dah hilang. Anda pergi dekat navigator panel. Navigator panel ni, dia dekat sini. Navigator panel ni, Control N. Maksudnya kalau anda tekan dekat laptop, anda boleh press button CTRL dengan N. So dia akan keluar navigator. Ataupun anda boleh tekan dekat sini navigator. Ataupun anda boleh tekan dekat view navigator. Boleh juga, tak ada masalah. Okey. Bila anda dekat navigator panel ni, jadi macam ni tau. Okey, anda scroll down sampai anda jumpa Trading Central punya indicator. Nampak tak? Okey, boleh nampak tak? Aris, boleh nampak Aris? Trading Central punya indicator. Okey, jap. Saya tengok chat. Nampak. Okey. Ya, Nampak tu je. Okay. Terima kasih Tuan Zul, tolong reply. Okey, jadi apa yang kita buat adalah kita ambil Trading Central punya indicator ni, ambil analyst view. Okey, ambil analyst view, kita hold, kita klik mouse, kita tarik masuk di dalam laptop. Okey, just klik OK sahaja. Okey, dia akan ada dekat bawah ni, analyst view. Okey, analyst view ni terdiri daripada preference, trading preference, dekat mana goal ni nak pergi. So maksudnya
dia tunjuk dekat sini gold spot intraday under pressure. So maksudnya under pressure ni maksudnya dia akan ditekan turun. So maksudnya dia tengah mengalami pressure untuk naik. So daripada atas mengalami pressure, so kebarangkalian untuk dia turun adalah tinggi. So dekat analyst view ni juga anda boleh tengok trading central preference adalah decline. Decline bermaksud dia akan prediction untuk gold ni adalah dia akan menurun. Dan juga pivot point adalah persempadanan antara buy dan juga sell. Kalau katakan harga naik merentasi pivot point ni dan harga close di atas pivot point. So maksudnya candle tu berada di atas pivot point, maka kalau katakan anda masuk posisi sell dalam trading sebab dia decline kan, decline maksudnya dia jatuh. So bila dia jatuh kita akan sell. So bila anda sell tapi dia naik merentasi pivot point ni, ini adalah paras di mana anda perlu mengambil keputusan sama ada untuk cut loss ataupun letak stop loss dekat bahagian atas sedikit berbanding pivot point. Macam contoh yang saya letak line warna pink ni. So ini cara bagaimana kita nak trade menggunakan indikator alpha generation ni. Dan juga S1, S2, S3 adalah line support. Okay, kalau katakan trading central punya preference adalah decline, bermaksud dia punya prediction pada waktu tu adalah dia akan turun ke bawah. Sorry, saya kena buka M30. Okay, so maksudnya dia akan turun ke bawah. Jadi bila dia turun ke bawah, dekat mana target kita untuk kita mengambil profit? Okay, target pertama dia dah bagi tahu dah, short position below 1729. 1729 ni adalah pivot point dia. Okay, selagi dia duduk bawah pivot point ni, selagi dia tak merentasi pivot point ni dan harga close di atas pivot point, selagi itulah anda boleh go short ataupun sell, buka sell position tu. Tetapi sekiranya harga merentasi pivot point dan naik lebih tinggi, anda perlu cut loss entry yang anda buat tadi. Okay, dan sekiranya market turun, dekat mana target dia untuk anda ambil profit? Anda boleh ambil profit pada 1709 untuk TP yang pertama. Okay, TP pertama ni adalah take profit yang pertama. Ataupun anda boleh letak atas sikit daripada point 1709. Alright. Dan kalau katakan anda buka dua posisi 0.01, 0.01 dalam trading untuk sell position, sampai dekat TP pertama anda boleh close dulu satu position. Okay, biarkan dia berlayar sampai ke TP kedua. Kalau tak sampai ke TP kedua, anda boleh close entry ataupun buat trailing stop. Okey, bahagian close entry ataupun trailing stop ni anda juga boleh buat BE, break even. Okey, yang tu kalau anda nak tahu macam mana nak buat break even tu, anda kena belajarlah. Sebab apa? Waktu market tengah jalan, okey, bila kita sell, market turun, stop loss kita dekat atas kan, sebab kita sell. So bila market turun sampai dekat 1709, entry kita tengah berjalan. Alright, so anda ambil stop loss anda letak dekat bawah, supaya bila market reverse balik, position anda akan ditutup di dalam keadaan profit. Itu yang dinamakan sebagai BE, break even positif. Alright, jadi ada orang tanya, Tuan Zul tolong jawab kalau ada pertanyaan. Okey, terima kasih. Okey, boleh lah tu beli laptop nanti. Alright. Jadi laptop murah-murah aja sebab indikator ni tak perlukan laptop punya high spec kan. Alright, next apa dia yang anda perlu buat? Tadi analyst view. Yang kedua, anda boleh tarik dan masukkan adaptive candlestick. Okey. Ada soalan tak untuk analyst view sebelum saya pergi lebih lanjut? Ada tak soalan? Ada. Kalau ada soalan tolong bagi tahu saya kalau tak faham kan. Sebab saya nak akan explain dekat anda ataupun lepas ni anda boleh tanya. Okey? Alright, satu soalan 15 USD kita charge. Anda report ke tolak. Alright, so bila adaptive candlestick anda dah masukkan, tadi anda tarik adaptive candlestick masuk dalam ni kan. So anda refresh.
So adaptive candlestick ni dia agak berat. Okay. So adaptive candlestick dia akan timbul benda-benda macam ni, nampak? Ni. Yang apa ni? BLB, WLB, BLB, SS. Okay. SR dia tak ada, Syarosdi tak ada dalam ni. HM, okay. BLB. Okay, contohlah BLB BLB ni adalah apa ni? Kalau kita pergi dekat sini, dia akan tulis black long bar. Black long bar ni maksudnya market akan turun lebih jauh. Okey, tapi apa yang berlaku? Market naik balik. So anda boleh gabungkan antara analyst view dengan candlestick ni. Okey, tapi saya nak bagi tahu anda, untuk candlestick ni anda perlukan satu knowledge yang berbeza. Sebab orang yang faham mengenai dengan candlestick pattern baru dia boleh gunakan candlestick ni. Alright? Okey, cuma kenapa tak keluar HLB semua tu? Okey, kena refresh bang. Nanti abang refresh. Kalau abang refresh nanti abang akan nampak lah. Kadang-kadang dia lambat sikit sebab dia berat. Yang adaptive candlestick ni saya tak prefer sangat untuk trader baru sebabnya anda belum pandai lagi untuk baca candlestick. Tapi kalau anda pandai baca candlestick, macam contoh saya tulis yang ni TLS. TLS ni adalah untuk candle untuk jatuh. Okey. Dalam guideline tu saya ada bagi okey apa maksud TLS, apa maksud BLB. So apa bila terjadinya BLB, ke mana arah market? Apabila berlakunya TLS, ke mana arah market? Okey, macam contoh bila berlakunya inverted hammer HI. HI ni adalah inverted hammer. Bila berlakunya inverted hammer, ke mana arah market seterusnya akan berlaku? Okey, jadi untuk anda gunakan indikator ni, anda boleh gabungkan antara analyst view dengan adaptive candlestick. Bila analyst view macam contoh saya tunjuk dekat anda, sekarang ni harga masih lagi berada di bawah paras pivot point. Dan pivot point ni untuk pengetahuan anda dan semua lain-lain yang ada ni, dia akan berubah setiap 2 jam. So anda tak boleh nak hold lama entry. Okay, kalau katakan dia tak berubah, anda boleh hold. Tapi kalau dia berubah setiap 2 jam, macam contoh anda trade pada pukul 6 pagi esok. Okey, tiba-tiba pukul 8 dia berubah atau pukul 8.30 dia berubah. Sebab tu benda ni dia setiap 30 minit. Setiap 2 jam, tapi dia akan update setiap bukan 2 jam yang tepat lah, maksudnya daripada 5.30 sampai 7.30, 2 jam kan. So setiap sejam 2 jam yang berikutnya dia akan update lagi. Okey, jadi bila anda tengok benda ni, so dia update kan. Anda tengok sekarang ni pivot dekat atas lagi. Okey, tapi candle yang tengah berjalan, okey, yang current market ni, dia belum lagi menunjukkan apa-apa bentuk candlestick. Okey, dia tak ada tunjuk lagi sebab WLB ni, white long bar ni adalah untuk market naik. So bila berlakunya WLB, market akan terus naik. So bila anda nak sell, sebab decline kan, sebab trading central preference adalah decline. Decline maksudnya market akan jatuh. So anda perlu tunggu candlestick yang menunjukkan market dia akan turun. Okey, contoh candlestick market akan turun adalah bearish engulfing. So bila adanya bearish engulfing dekat sini, anda boleh entry sell. Itu kalau anda nak pakai analyst view dan juga adaptive candlestick. Okey? Jap. Alright. Ataupun anda bila market gerak tiba atas ni sampai dekat line pivot ni, dia membentuk TLS. Okey, TLS ni maksudnya market akan buat reversal untuk turun. So anda boleh entry sell. Dia adalah penguat untuk memberikan anda filter bahawa sell tu adalah kuat berbanding dengan buy. Okey, kalau anda nak guna adaptive candlestick. Tak nak guna adaptive candlestick, nak guna analyst view saja yang ada trading preference dengan line-line ni, boleh, tak ada masalah. Alright, kalau anda pandai pakai candlestick, pakai candlestick. Alright. Okey, ni adalah satu cara. So maksudnya cara yang pertama adalah anda gunakan analyst view dan juga adaptive candlestick. Okey, gabungkan antara dua benda tu. Ada signal baru masuk. Okey, kalau katakan, alright, jap, ada chat.
beta M30, M15. Okey. Beta M30 sebab ni adalah untuk short term punya trading. Okey. Tapi untuk candlestick, sebab saya kata untuk candlestick better anda rujuk dekat H1 sebab candlestick dekat H1 dia punya confirmation adalah lebih tinggi berbanding dengan candlestick dekat M30. Semakin besar time frame yang anda rujuk untuk formation of candlestick, semakin kuat pasaran tersebut akan bergerak mengikut signal daripada candlestick tersebut. Okey, bahagian candlestick nanti insya-Allah kita akan share dalam sesi esok dengan Tuan Zul. Okey, insya-Allah nanti. Dan juga saya pun akan share dengan anda beberapa tips untuk anda baca candlestick ni supaya anda boleh nampak ke mana arah market ni. Sebab dia ada candle reversal signal kan, CRS. So anda nak kena baca CRS ni bila masa dia nak reverse. Alright. Di tengah naik, apa candle yang menunjukkan bahawa dia nak reverse? Itu adalah candle reversal signal. Alright. So bila nak reverse, market dah mengatakan bahawa dia nak reverse. Tapi valid tak dia nak reverse tu? Ataupun dia saja bagi signal. Dia bagi signal ke kanan, rupanya dia nak ke kiri. Melipat kita, kesian kita kan. So bahaya. Jadi pada anda yang belum mahir mengenai dengan candlestick, saya tak suggest anda menggunakan adaptive candlestick ni. Dia memang membantu tapi dia tak terlalu tepat kepada anda yang masih baru lagi untuk dengan trading ni. Okey, saya lebih suka jika anda gunakan teknik yang kedua. Okey, saya masuk teknik yang kedua, saya akan buka chart baru. Okey. Saya akan buka chart gold juga yang baru. Okey. Macam biasa, kita padam dulu semua indikator yang ada dalam ni. Alright. Padam dulu. Padam. Alright. Jadi bila kita padam, apa yang kita ambil? Mula-mula kita ambil analyst view. Sebab analyst view ni adalah membantu untuk anda tengok strength kekuatan pasaran pada waktu tu dia nak pergi mana? Atas ke nak pergi bawah? Alright. Yang kedua, anda tak perlu ambil candlestick. Anda boleh ambil yang ketiga iaitu adaptive divergence convergence chart price maker. Okey. Anda tarik masuk di dalam chart anda. Klik OK sahaja. Lepas tu refresh. Okey. So anda akan nampak adanya SX, okey. Adanya anak panah warna hijau, adanya anak panah warna merah, adanya anak panah warna adanya LX. Okey, saya besarkan supaya anda nampak. Okey. Dekat sini dia ada anak panah kecil. Saya tutup yang ni dulu Dekat sini adanya anak panah kecil untuk naik ke atas. So waktu ada anak panah kecil ni naik ke atas, anda boleh decide sama ada untuk buy dulu ataupun nak tunggu sell dekat atas. Sebab apa? Okey, dia macam ni. Pertama, anda baca dulu analyst view. Analyst view, apa analyst view kata? Okey, gold spot intraday under pressure. So maksudnya dia boleh jatuh lagi. Okey, preference dia adalah untuk short position iaitu sell. Jadi sekiranya bila market tengah turun-turun dekat sini, market tengah turun, tiba-tiba adanya anak panah hijau untuk naik ke atas. Anda boleh buy sementara. Okey, tetapi jangan hold. Ni untuk scalping sahaja. So bila anda buy, dia naik, anda tutuplah posisi anda dalam profit. Alright. Manakala untuk SX dan juga LX. Okey, ada soalan. Apa masalah anda? Alright. So, jadi LX dengan SX bermaksud SX maksudnya short exit. Okey, bila anda sell, anda boleh, bila keluarnya SX, anda perlu exit position tu. Anda dah tak boleh nak buy lagi. Anda tak boleh nak sell lagi. Sama juga macam LX. Okey, contoh saya tunjuk dekat anda. Saya tunjuk dekat anda contoh. Katakan tiba-tiba anda nampak anak panah untuk naik ke atas, anak panah warna hijau. Anda pun buy. Anda buy, kemudian apa yang berlaku adalah di sini, di paras yang lebih tinggi ni,
berlakunya keluarnya LX. Okey. LX dekat sini. So di sinilah anda perlu menutup posisi buy tersebut. Okey. Ingat tadi anda tengok analyst view decline. Okey. Tapi kemungkinan sebab yang ni yang saya tunjuk contoh ni adalah hari yang lain. Mungkin waktu ni pivot point dia dekat bawah. Okey. Masa ni adalah untuk buy. So bila keluarnya indikator yang warna hijau, anda boleh buy. Tengok trading preference. Kalau trading preference sama dengan anak panah, okey, baru anda masuk. Macam contoh, anda ingat macam ni je mudah. Analyst view sama ada pivot dekat atas ataupun pivot dekat bawah harga. Okey, kalau katakan harga berada di atas pivot, ia bermaksud adalah untuk buy. Kalau harga di bawah pivot, ia adalah bermaksud untuk sell. Okey, itu adalah analyst view, trading preference. Okey, yang kedua, lihat adaptive divergence convergence. Adaptive divergence convergence adalah anak panah hijau, anak panah merah, alhamdulillah, LX dan SX. So, sekiranya trading preference pada hari tersebut menunjukkan bahawa gold akan going up, okey, dan ada anak panah warna hijau, anda boleh entry buy dekat sini. So maksudnya anda akan masuk dekat kawasan ini untuk buy. Okey, dan anda akan menutup posisi trading anda sewaktu keluarnya LX punya signal. So dia adalah agak mudah untuk anda baca. Okey, macam contoh saya tunjuk dekat anda. Dekat Juno kami ada share setiap hari trading preference ni. Okey. Contoh saya tunjuk dekat anda okey sini. Okey, contoh anda dah join Juno punya apa ni? Okey, kita ada Juno Markets Premium channel. So kita akan bagi macam gold spot intraday under pressure yang minggu lepas kan. Sama je. Dia punya trading preference dengan indikator ni sebab yang daily technical analyzer yang diupdate setiap 2 jam dekat Juno punya channel ni diambil daripada indikator ini. So maksudnya anda sebenarnya kalau anda gunakan benda ni indikator ni untuk anda trade sendiri, anda boleh pilih pair yang anda nak. Jadi tak perlulah anda tunggu Juno punya trading preference. Sebab trading preference Juno dia hanya berikan 6 major pair iaitu Euro USD, AUD USD, GBP USD, USD JPY, gold dan juga oil. So 6 benda je. So kalau katakan anda guna sendiri kan? Anda guna sendiri, maka anda boleh gunakan untuk pair GBP JPY, anda boleh gunakan untuk pair oil index, anda nak trade DAX 30 German index ke, tak ada masalah. So anda boleh gunakan untuk hampir semua pasangan instrumen yang ada di dalam platform ni. Alright. So setakat ni ada soalan tak? Siapa yang tak faham boleh tanya. Saya open untuk soalan. Okay. Okay, so ada soalan? Tak ada soalan? Risau saya kalau tak ada soalan ni. So kalau tak ada soalan, berarti mungkin anda terlebih faham ataupun memang anda tak faham langsung. Alright. Boleh terangkan yang awal daripada semula? Terangkan yang awal daripada semula. Tempat saya punya tak ada ni. Awak punya tak ada apa ya? Yang indikator tu. Okey. Tak apa, Fadil, macam ni. Kalau katakan nak terang semula, saya takut panjang. Okey. Apa kata nanti saya upload dekat dalam YouTube. Awak tengok dalam YouTube boleh? Okey, boleh. Alright. Okey. So boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Ada yang lain nak tanya soalan? Link YouTube tu nanti bagi tahulah. Boleh tuan. Tuan Said ada dalam grup mana Tuan Said? Tuan Said ada dalam grup mana? Sorry, line tak berapa clear. Saya tanya tadi, Tuan Said ada dalam grup mana? Yang saya ada tu. Grup Telegram tu. Telegram. Okey, boleh. Baik. Saya akan share dalam grup Telegram
Okay. Okay. Alright, insyaAllah. Lagi siapa lagi Alright. yang ada? Dan anda tak perlu risau sebab nanti minggu depan kami akan buat video untuk anda rujuk macam mana cara nak gunakan indikator ni. Okay. Dan juga Okay, saya terbaik. nak tunjuk dekat anda bahawa benda ni sebenarnya indikator ni ada banyak, terdiri daripada 5 gabungan indikator, tapi saya tak nak explain semua sebab bagi saya dua strategi yang saya share dengan anda ni dia dah mencukupi untuk anda buat profit di dalam trading. Okay, sebab anda dah ada guideline. Okay, katakan anda gunakan, jadi bila anda gunakan contoh adaptive candlestick dan juga analyst view, anda dah ada guideline. Okay, lepas pivot point anda cut loss. Okay, selagi tak lepas pivot point anda jangan cut loss. Alright, bila dia jatuh alright, bila anda jatuh bila market jatuh, anda boleh tahu dah dekat mana target yang sepatutnya anda target. So benda ni dia membantu trader untuk trade lah. Alright, sampai ada soalan tadi jap. Okay, selain PC boleh juga guna pada tab. Okay, dia macam ni. Yep, account demo tak boleh sebab anda tak boleh nak buat back test menggunakan indikator ni sebab dia berubah setiap 2 jam. So macam mana anda nak buat back test? Alright, dia akan berubah setiap 2 jam. Dia mengikut arah pasaran yang sedang berlaku. Kalau anda nak test boleh, tapi anda buka MT4 Juno yang anda dah download ni. Anda dah download MT4 Juno kan, so anda buka MT4 Juno. Okay, anda jadikan MT4 tu dan juga indikator tu sebagai rujukan. Lepas tu anda trade dekat account demo, tak ada masalah. Tapi view tu berbeza lah sebab anda ada telefon kan, anda ada telefon. Jadi gunakan laptop sebagai rujukan indikator untuk anda entry. So bila anda entry dekat demo, anda boleh buat test or hands on punya test. Alright. Okay, tab boleh guna. Kalau tab window boleh. Kalau tab tu ada function window, dia anda boleh gunakan, ataupun tab ni ada function macam MacBook boleh guna. Android tak boleh. Alright, ataupun iPad memang tak boleh. Okay, iPad boleh guna lah. Tak boleh sebab iPad dengan Mac OS dia benda yang berbeza. Sebab iPad dia pakai iOS macam telefon. Okay, function dia macam telefon. Walaupun iPad ni tab. Okay, kalau anda ada Mac OS macam MacBook boleh pakai. Okay. Juno punya demo tak boleh pasang sebab indikator ni hanya untuk live account sahaja. Jadi anda register live account tak perlu depo pun sebab kita tak letakkan apa-apa syarat untuk anda depo. Tapi kalau anda trade depo boleh, tak ada masalah kan. Cuma anda buka live account, register Juno kan, boleh view indikator ni di dalam live account anda dekat Juno. Okay. Ada soalan lagi tak nak tanya? Boleh ulang part nak set up second method tak? Okey, boleh. Yang second method ni boleh. Yang belum masuk lagi Community Forex Trader Malaysia boleh masuk CFTM. Kita ada admin 2 orang dalam ni. Alright. Second method untuk set up Okey, sebab saya nak ajar, nak tunjuk dekat anda macam mana nak save template. Tak apa, saya tunjuk sikit macam mana nak set up yang second method. Alright. Saya buka pair baru. XAUUSD Gold. Saya akan delete indikator yang sedia ada. Alright. Okay, jadi anda perlu pergi ke navigator, scroll down sampai anda jumpa Trading Central. Yang penting Analyst View. Analyst View anda kena ada. Okay, anda tarik masuk indikator Analyst View dalam ni. So anda akan nampak Trading Preference dan juga line-line yang ada ni. Kemudian anda ambil Adaptive Divergence Convergence Chart Price Maker. Okey, anda masukkan di dalam ni, anda klik OK. Dan kemudian anda hanya perlu refresh sahaja. Alright. Boleh Ada soalan? Okay, clear. Alright. Great job. Jadi ni pendapat saya lah. Saya trading taklah lama sangat kan, nak kata otai tu tak adalah otai sangat, tapi insya-Allah lah boleh bantu anda sikit-sikit untuk trading kan, guideline. Yang penting bagi saya adalah asas trading.
Bagi yang belum hadam lagi asas trading, tolong hadam betul-betul. Kita tak faham boleh tanya saya, tolong tanya saya, tak apa. InsyaAllah kalau ada kadang-kadang yang PM tepi kan, PM tepi saya untuk suruh saya kira margin, macam mana margin calculation untuk oil apa semua. Tak apa, ada rakaman, jangan risau. InsyaAllah saya akan upload dalam YouTube sekejap lagi. Okay, jadi margin untuk calculation untuk oil. Jadi anda jangan segan. Kalau anda tak faham, tanya saya dalam grup. Okey, nak PM direct pun boleh PM direct saya. Jangan risau, saya tak makan orang. Okey. Kalau cuma saya minta maaf lah sebab kadang-kadang saya busy sikit. Alright. Sebab tu saya lebih prefer kalau anda tanya dalam grup, sebab dalam grup ada team yang boleh bantu untuk explain macam mana nak untuk clearkan anda punya persoalan tersebut lah kan. Dan juga saya punya pendapat lah daripada dulu sampai sekarang kan. Pendapat saya kalau nak trading, the best method untuk trading adalah menggunakan komputer, bukan menggunakan telefon. Sebab telefon dia terlalu kecil, kadang-kadang analisa anda tu tidak menyeluruh. Pertama, yang kedua, mudah berlaku kesilapan. Especially bila anda nak tekan trading pair tu, anda kan bila anda view chart tu, anda nak tekan order kan, kadang-kadang dia berubah pergi ke pair lain. So benda-benda macam ni yang menyebabkan kita tak prefer sangat untuk trade menggunakan telefon. Kalau trade boleh menggunakan telefon, lama dah trader bank dia akan guna telefon semua. Betul tak? Secara logik lah kita fikir kan. Tapi boleh ada orang yang buat duit dengan trading telefon, tapi hakikatnya untuk buat analisa dia perlukan view yang lebih besar. iPhone boleh, tak boleh, iPhone tak boleh. Right. Okay. So daripada dulu sampai sekarang saya akan trade menggunakan laptop saja. Kalau tak ada laptop depan saya takkan trade. Sebab bila kalau anda main dengan amount yang agak kecil, mungkin boleh. Tapi bila anda main dengan satu amount yang agak besar, anda kena berhati-hati dalam trading dan berhati-hati dalam buat entry, berhati-hati dalam buat analisis. Sebab bila anda tersalah, bila dah anda buka position, anda dah expose dengan risiko. So sebab tu sebelum masuk fikir dulu kan, buat analisa betul-betul, buat secara menyeluruh apa yang perlu anda lihat. Alright. So siapa lagi ada soalan boleh ni, ataupun kalau anda tak ada soalan, malam esok kita ada sesi bersama Tuan Zulkifli Abbas, Master Zone. Pengalaman dia dah lebih 11 tahun dalam trading kan. So dia kira macam senior saya lah kan dalam trading. Alright. So boleh PM, boleh join dengan Master Zone. Esok saya akan share link webinar Master Zone. Alright. Kalau kita guna tab, dia punya screen macam ni juga kan. Bergantung pada tab lah. Sebab tab ni view dia berbeza setiap tab. Kalau anda tengok iPad view berbeza, tab Android view berbeza, laptop view berbeza. Tuan untuk deposit trade macam mana? Okey, kalau nak deposit trade, tuan hanya perlu pergi ke Cabinet Trader ataupun Traders Room, www.unomarkets.com, login akaun anda, lepas tu klik deposit, klik butang direct bank transfer. Sebab anda dekat Unomarkets anda boleh buat direct bank transfer. 5 minit dah masuk dalam akaun dah. Okay, dan siapa nak guna akaun yang very low spread tu, bagi tahu saya esok. Nombor akaun MT4 anda, kita akan adjust akaun anda kepada low spread lah kalau yang berminat untuk adjust low spread. Tapi saya tak kisah spread macam mana pun bagi saya, sebab trading ni ialah spread besar pun kadang-kadang ialah orang MC juga, orang loss juga. Spread kecil pun orang loss juga. Bukan sebab spread anda berjaya ataupun anda rugi. Dia sebab adalah kerana disiplin diri sendiri. Alright. Sebab bila anda gunakan satu indikator yang macam ni, yang ada panduan, tolong pegang betul-betul kepada prinsip indikator tu. Bila melepasi pivot point, anda kat loss. Okay? Tak kisahlah dia undur balik ke, dia tak undur balik ke, jangan hiraukan apa yang berlaku selepas tu. Okay? Sebab trading ni kita ada 24 jam sehari, kita ada 5 hari seminggu. Jadi jangan kejar market. Okay, tunggu biar market buat setup dulu. Tunggu waktu yang betul, tunggu filter betul-betul ngam. Okay? Analyst view kata sell, decline, adaptive convergence, divergence kata
sell, ada anak panah turun, baru kita entry. Alright. Dia lebih untuk keselamatan kepada anda. Sebab trading ni macam tu je. Kalau tak naik dia turun kan. So kalau katakan kita boleh maintain disiplin kita, insya-Allah kita akan berjaya. Alright. Ada cara untuk decay untuk handphone tak ada cara ke bang? Untuk guna indikator ni yes, tak ada cara. Tapi untuk anda trade menggunakan candlestick, menggunakan wave, okey, ada cara menggunakan telefon. Alright. Cuma saya nak bagi tahu, kalau anda nak gunakan telefon, macam saya bagi tahu tadilah kan, kalau anda target untuk jadi professional trader kan, pastikan anda gunakan PC ataupun laptop. Belilah spend lah sikit duit untuk anda gunakan untuk diri anda sendiri kan, bukan untuk saya tapi untuk anda. Alright. Sebab saya ada orang yang boleh trade dengan telefon, tapi saya bukan style saya untuk trade dengan telefon. Sebab saya pegang dengan prinsip saya kan, telefon bukan untuk trade, dia untuk WhatsApp dengan call sahaja kan. Lepas tu Facebook, main Facebook. Nak trade tempat yang betul. Alright. Shopee bawah 500 je, betul kan. Ambil sampai TP1 je, betul. Kalau ada target yang pertama tu, kalau boleh ambil sampai target pertama je lah kan. Tak perlu dah nak hold sampai target yang kedua. Alright. Ada lagi tak soalan? Baru 42 minit. Tak habis lagi bercakap. Selalu 2 jam setengah cakap kan. Rasa macam kejap 42 minit ni. Macam tak ada soalan tanya. Mudah tak guna benda ni? Kan? Mudah sebenarnya sebab ada trader yang dah follow macam Tuan Azmi. Saya rasa Tuan Azmi mungkin boleh bagi sedikit feedback kot, sebab Tuan Azmi dah follow trading menggunakan analisis technical analysis yang diberikan setiap 2 jam tu. Sebab dekat Juno kita bagi setiap 2 jam analisis kepada trader. Alright. Mungkin Tuan Azmi boleh bagi ni, nak buka ni lah, nak buka unmute lah. Tuan Azmi boleh bagi feedback sikit tak? Mana ni? Mute audio. Mute balik. Okey. Tuan Azmi boleh bagi ni tak, feedback tak gunakan daily technical analyzer ni? Tak dengar pun. Ya betul. Zainuddin baru belajar hari ni kot trading. Tak apa. Masa panjang lagi Zainuddin Jangan risau. Tuan Azmi ada kat situ ke? Senyap lah. Tidur ke? Tertidur atas tikas sejadah ni. Syah. Yep. Okey, boleh saya cakap sekejap. Okey, untuk indikator ni saya dah follow lama sebenarnya. Hampir 2 bulan saya study. Okey. Apa yang saya pakai setakat ini hanyalah sekejap. Okey, yang saya guna setakat ini dah mute kan? Ya, hello. Testing. Okey, dengar. Cantik. Tak ada tu. Okey, sebelum kita publish, so kita orang pun sendiri guna dulu, kaji dulu nak tengok dia punya keberkesanan dia. Sebab kita orang punya target adalah supaya rakan-rakan trader yang lain boleh buat duit. Bukan kita nak produce satu alat ataupun indikator untuk saja-saja gempak ke ataupun saja nak menunjuk, tak. Kita nak pastikan yang dia betul berkesan dan boleh diguna pakai. Okay, so sebelum Syah publish tu, saya sendiri pun dah guna 2 bulan. So bila saya guna, saya punya style trading, saya punya cara kaji, saya takkan main kaji lebih kurang. So saya ambil 10 pair dan setiap hari saya akan buat dia punya follow up. Maksudnya setiap hari saya akan screenshot dia punya pivot dan kita tengok hasil dia pada hari tersebut, sama ada profit ataupun TP ataupun BE. So bagi indikator ni, kalau anda yang tak pandai trade,
maksud saya adalah anda yang memang betul-betul tak pandai trade, hanya tahu tekan button buy dan tekan button sell sahaja. Tak tahu apa itu candlestick engulfing, tak tahu benda yang advance lagi, trend line ataupun yang lagi advance base ke apa semua. Anda hanya cuma perlu gunakan pivot point, itu sahaja. Dan apa yang anda perlu buat adalah buka chart, tengok dia punya rise ataupun decrease, maksudnya buy ataupun sell. Lepas tu tengok dia punya TP line 1 dan pivot point yang color biru. Okey, tengok dulu. Yang pertama, risk dia. Kalau anda bangun pagi pukul 11 pagi, okey, tiba-tiba anda bangun, anda buka dan tengok dia punya price dah hampir TP1, maksudnya reward anda adalah kecil berbanding dengan SL kita. SL kita dekat pivot So anda tak boleh masuk, jangan masuk, tak disarankan masuk. Tapi kalau dia antara dekat menghampiri dengan pivot, so anda boleh masuk. Okey, kebiasaannya akan ada SL. Okey, dia punya winning ratio dia adalah 70%. So kalau anda betul-betul ikut sahaja, biarlah sifu-sifu lain cakap hari ni trend buy. Okey, contoh untuk AU, orang lain semua cakap AU buy, tapi indikator kata sell. So anda follow, buka chart, letak TP dekat TP1, lepas tu letak SL dekat pivot. So biarkan sahaja dia berjalan. Okay, follow je. Dan kedua, dia punya scale dia, selepas saya kaji-kaji, saya nampak memang ada SL. Tapi bila kena SL, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat adalah bila dia kena SL, hit pivot, dia akan berubah. Pivot dia akan berubah, TP dia akan berubah, dia punya SNR dia akan berubah. So kita follow yang baru pula. Kebiasaannya dia akan patah balik, dia akan tukar arah. Katakan kita buy dan kena SL. So dia dah tunjuk arah sell, kita follow sell. Lepas tu kita akan dapat TP balik. Jadi kalau anda follow betul-betul, insya-Allah dapat boleh buat duit. Untuk pair, dia ada masa-masa dia. Contoh untuk major anda perlu ikut pada waktu pagi. Untuk gold waktu tengah hari selepas pukul 12. Untuk pair lain dia ada waktu dia. So yang tu anda kena lebih kajilah. Mungkin kalau anda guna gold, anda follow pada waktu pagi, pukul 8 pagi anda buka chart, follow gold. Biasanya dia akan kena SL. Okay. Kat situ dia punya scale dia. Jadi untuk gold saya sarankan pukul 2 baru anda trade. Untuk kalau anda bangun pagi, so anda buka major pair dan follow major pair. Kalau malam dia ada pair lain. Okay. Cuma itulah, untuk 10 pip, 20 pip satu pair kita boleh dapat. Dan untuk dapat 30% sebulan tu insya-Allah boleh dapat. Itu saja. Syah. Okay, kita kembali kepada Syah. Okay, terima kasih Master Zul. Dengar tak saya punya ni? Okay, terima kasih Tuan Zul atas perkongsian pada hari ini. Okay, dengar tak suara saya? Okay, dan itulah sebab Tuan Zul pun dah gunakan indikator ni selama sebulan lebih kan. Kami dah testing indikator ni. InsyaAllah dia memang sangat-sangat membantu kepada anda yang baru nak belajar dengan forex, belajar trading, dan anda nak buat profit yang lebih konsisten dalam trading. Okay, kepada yang dah otai, yang dah tahu dengan Elliott Wave ke apa ke kan, yang tu anda boleh belajar secara lebih mendalam dalam sesi yang akan datang pada esok hari kan. Tapi bagi yang baru ni, pendapat saya cukup untuk anda gunakan indikator alpha generation ni untuk anda buat profit, sebab dia memang agak mudah. Yang penting anda maintain disiplin. Jangan cuba untuk jangan cuba untuk hold entry terlalu lama kan, sebab indikator ni hanyalah digunakan untuk short term punya trading. Dia bukan untuk long term punya trading. Alright. Jadi kalau katakan anda nak guna, tolong download indikator tu. Alright. Kalau anda nak deposit dah dekat Juno, kami tak ada paksaan. Alright.
Tapi kalau rasa okey, boleh trade dekat Juno. Sebab bagi saya trade dekat Juno since 2016. Alhamdulillah setakat ni memang tak ada apa-apa masalah lah. Dari segi, especially dari segi execution dan juga server. Alright, dalam trading ni paling mustahak adalah execution. Kita nak entry terus masuk. Kita bukan nak entry lagging. Entry lama tunggu 2-3 saat baru masuk kan. Nak tutup position pun 2-3 saat. Kadang-kadang server hand. So banyak broker yang buat benda-benda macam tu dekat luar sana. Alright. Jadi bila anda experience sendiri, anda trade dekat Juno, anda akan nampak dia punya keselesaan anda trade dekat Juno Markets. InsyaAllah lah. Okey, jadi kalau tak ada soalan, last, siapa ada soalan? Kalau tak ada, kita nak stopkan meeting kita pada hari ini. Okey. Ada soalan tak? Kita ada Okey, kalau tak ada, saya tutup majlis ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Semoga jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Ada soalan boleh tanya, tak faham boleh tanya insya-Allah. Okey. Subhanallah walhamdulillah subhanallah wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa semua. Alright, bye bye.